ada yang ada urusan-urusan sekolah tertentu anak-anak kan. Ya, betul tu Ustaz. Bolehlah kot so that masa, sebab masa Ustaz ada sampai pukul 11 saja kan. Ya, betul, ya. Okeylah. Saya Kita mula serahkan Ustaz lah ya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan membuka bi sab'ul mathani umul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama dalam siri kuliah tajwid yang saya hormati tuan pihak penganjur ataupun hos kita Puan Fazlina dan juga barisan ahli jawatan kuasa untuk kuliah pada hari ini. Seluruh para penuntut ilmu yang bersama kita pada pagi ini, walau di mana jua kalian berada, muslimin, muslimat, tuan-tuan guru, para asatizah yang hadir, yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dalam pertemuan kali ini bersama sekali lagi dalam siri tajwid, kuliah tajwid, dan alhamdulillah kita berada kini pada bulan Sya'ban yang sudah tentu suatu bulan yang semakin menghampiri bulan Ramadan yang juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Apabila kita mendekati ataupun memasuki bulan Ramadan, maka Al-Quran adalah satu ibadah yang paling afdal untuk kita buat selepas daripada kita berpuasa yang wajib. Membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran di bulan Ramadan khususnya. Inilah yang diamalkan oleh para salafus salih, para anbiya, para ulama apabila memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Itu doa yang kita baca bila masuknya bulan Rajab. Sekarang ini dah masuk bulan Sya'ban dan akhirnya ataupun seterusnya kita memohon pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala sampaikan kita bukan sahaja masuk di awal Ramadan tetapi sehingga ke akhir, selamat kita sampai ke akhir Ramadan. Itu matlamat dan cita-cita setiap umat Islam. Kerana inilah bulan yang paling afdal, bulan yang paling baik di dalam bulan yang ada di dalam kalender.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi insya-Allah mudah-mudahan itu menjadi suatu suntikan semangat untuk terus kita mendalami ilmu Al-Quran khususnya, dan juga menyahut seruan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya kongsikan satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi ini sebagai mukaddimah. Hadis yang masyhur yang kita selalu dengar, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan baginda Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang terbaik, yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran wa'allamahu, dan mengajarkannya, dan mengajarkan ilmu Al-Quran kepada orang lain. Maka kalau yang hadir pada hari ini, tuan-tuan guru, para asatizah, mengajarkan Al-Quran, ini satu pekerjaan yang mulia, kerjaan yang paling baik disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Betul, kalau kita ada ilmu Al-Quran, kita sampaikan. Walaupun kita mungkin tahu sedikit, tapi sampaikan juga. Itu adalah suatu amalan yang terbaik yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, muslimin muslimat yang hadir pada hari ini, insya-Allah dalam kita mempelajari ilmu Al-Quran ni, perlu kita selalu dipanggil sebagai tajdidun niyah, memperbaharui niat. Memperbaharui niat, macam kita solat kan kena ada niat, maka nak belajar pun kena ada niat, dan di situ ada juga adab-adab dalam kita mempelajari Al-Quran. Ini mungkin kita tak pernah sebut secara khusus, tapi perlu kita selalu ingatkan, nak belajar, kita nak masuk tandas pun ada adab, kan? Nak masuk tandas pun ada adab. Apatah lagi nak belajar kalamullah, Al-Quran yang paling tinggi, yang paling mulia, maka sudah tentu adabnya berbeza, lagilah kena dimuliakan. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan yang walaupun kita ikuti pengajian secara online ni, nak belajar Al-Quran ataupun nak belajar ilmu tajwid ni, kalau boleh pakailah pakaian yang elok, jangan pakai baju batik, baju batik, kain batik, kain batik ikat macam tu, rambut orang kata tidak terurus, okey. Ni bangun-bangun tidur je pun tengok kan. Jadi di situ dari segi adabnya kita dengan Al-Quran kurang. Maka bila kurang, maka kefahaman kita kepada ilmu itu perlulah kita beri sebaiknya. Maka pakai pakaian yang baik. Okey. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu sekadar mukaddimah pada pagi ini. Mudah-mudahan kita beroleh sedikit peringatan bersama. Okey, baik. Hari ini insya-Allah kita akan mempelajari satu tajuk yang baru. Okey, satu tajuk yang baru, iaitu tu kita punya penganjur pun dah ada buat soft reminder kat situ. Pastikan tuan-puan dalam keadaan menutup aurat. Iyalah tiba-tiba tak sedar buka video kan, buka video, jadi hati-hati Okey, Allahumma. Baik, saya akan kongsikan satu slide yang insya-Allah yang telah saya siapkan di akhir-akhir minit ni, sebab saya pun tadi habis kelas 9.30, kemudian bersiap-siap untuk kelas pukul 10 pula kan. Alhamdulillah, insya-Allah saya share screen jadi sebenarnya alhamdulillah ada hamba Allah yang telah menyumbangkan hartanya untuk saya, ataupun memberi alat ataupun laptop yang baru ni, subhanallah. Jadi insya-Allah tidak ada masalah lah untuk saya share screen. Terima kasih pada yang memberi, semoga diganjarkan dengan ganjaran yang paling baik, yang paling tinggi insya-Allah. Kat mana nak share screen? Okey, lupa pula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alamatnya apa ni? WhatsApp pula. Okey. Nampak
Kak Fazina nampak ke? Nampak, nampak Ustaz? Nampak, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina. Slide yang pertama sekali. Okay. Saya ada share dalam grup-grup yang telah saya share apa ni, kita punya link. Siapa yang dapat alhamdulillah lah. Tapi grup macam ni saya share kat sini. Okey nampak Baik, hari ini tajuk pada hari ini ialah hukum mad, ahkamul mudud. Hukum mad. Jadi ini tajuk yang datang selepas daripada tajuk Izhar Qamari dan Idgham Syamsi yang kita belajar pada pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lepas. Maka tajuk yang seterusnya ialah bab hukum mad. Okey. Jadi dalam link Zoom kita yang saya beri pada pihak penganjur, saya buat tajuk hukum mad bahagian 1. Kenapa bahagian 1? Kerana akan ada bahagian 2, bahagian 3 lah. Mungkin bahagian 4, wallahu alam. Kerana tajuk hukum mat ni terlalu banyak sebenarnya. Nak cover dalam tempoh 1 jam ni saya tak tahulah sempat atau tidak yang saya buat slide ni. Mungkin sempat, mungkin tidak. Tapi tak apa, kalau tidak sempat kita akan sambung bahagian 2 dan seterusnya insya-Allah jika ada rezeki. Dan ini antara bab yang paling panjang dalam bab ilmu tajwid, iaitu hukum mat. Okey. Tapi insya-Allah saya cuba ringkaskan dan cuba mudahkan untuk kefahaman kita bersama, untuk kefahaman kita mengambil istilah-istilah kefahaman secara ringkas tetapi dapat difahami dengan baik. Saya cuba untuk ringkaskan, bukan ringkas, saya cuba untuk mudahkan perkataan-perkataan supaya tidak terlalu banyak terma-terma, terms-terms yang mungkin menyebabkan kita terganggu dengan dengan istilah-istilah itu. Okey. Ala kulli hal, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Alright. Okey. Oh, ada orang angkat tangan tu, apa tu? Raise hand. Kenapa? Nak tanya ke apa? Biasa kalau dalam kelas angkat tangan nak tanya kan? Atau mungkin dia tertekan. Okay, saya andaikan tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat dapat nampak apa yang saya kongsikan sekarang. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Definisi tajuk yang pertama ataupun pada awal mukaddimah ini, apakah yang disebutkan sebagai mad? Ini pengenalan dia, mad. Mad ini pada bahasa, dari segi bahasa, memanjangkan. Jadi bila kita sebut hukum mad, hukum-hukum memanjangkan. Maknanya memanjangkan dari segi bacaan kita. Okey. Panjang ni bermakna lebih daripada satu harakat. Panjang tu dari segi bacaan atau dari segi harakat baris. Okey. Ada satu harakat, ada 2 harakat, ada 3 harakat. Walaupun kita tidak masyhur dengan 3 harakat, ada 4, 5 dan 6 harakat. Okey. Jadi mad memanjangkan. Okey. Dari segi istilah, biasa kalau kita baca kitab, memang kita Arab khususnya, memang dia akan membicarakan pengertian atau definisi dari segi bahasa dan istilah. Jadi kedua-duanya itu membantu untuk memahamkan dari segi pengertian atau definisi. Istilah memanjangkan, biasa istilah lagi detail lah. Memanjangkan suara dengan huruf mad atau lin. Atau lin apabila berjumpa dengan hamzah atau sukun. Memanjangkan suara dengan huruf mad. Okey, bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila membicarakan hukum mad, dia mesti akan dipanjangkan suara apabila bertemu dengan huruf mad. Memanjangkan suara dengan huruf mad. Maknanya ada huruf mad atau ada huruf lin kat situ. Apa huruf mad, apa huruf lin, insya-Allah kita kongsikan selepas ini. Dan dia juga bertemu apabila berjumpa dengan hamzah atau huruf sukun. Ini pengertian dia lebih detail, nak membicarakan kalau istilah dekat sini ialah mad far'i. Dia buat kat sini membezakan dari segi mad far'i. Okay? Yang ketiga, al-qasr. Pada bahasa ialah menyebut sekadar 2 harakat. Ini mungkin tuan-tuan pernah dengar atau mungkin tidak pernah dengar lah istilah mad dengan al-qasr. Mad dengan qasr. Al-qasr ialah menyebut sekadar 2 harakat.
sahaja. Dia tetap mat juga tetapi dipanggil istilah al-qasr. Okey. Pada istilah menyatakan huruf mad atau lin sekadar 2 harakat. Baik. Jadi di situ ada 2 istilah, mad dengan al-qasr. Okey. Dalam definisi yang saya bawakan ini, mad ini merujuk kepada mad far'i, iaitu apabila huruf mad bertemu dengan antara salah satu iaitu hamzah atau sukun. Okey, adapun al-qasr ini adalah mad yang dipanggil sebagai mad asli. Okey. Ini dari definisi yang lebih luas untuk kita nampak sahaja. Di sana ada mad far'i dan mad asli. Okey. Baik, itu istilah. Tak perlu takut dengan mad far'i mad asli. Insya-Allah saya cerita. Cuma saya nak letakkan nak buka kita punya pengetahuan tentang istilah mad dengan al-qasr. Okey. Sebab itu dalam ilmu qiraat dia ada qasrul munfasil, qasrul tawassut munfasil. Dia ada istilah itu kan. Jadi bila sebut al-qasru bukan bermakna tidak mad juga tapi 2 harakat. Kalau sebut mad yang lebih khusus dipanggil mad far'i. Okey. Kita tengok lagi slide yang kedua. Okey. Huruf mad dan keadaannya. Okey. Baik. Tadi kita sebut nak berlakunya mad, hukum mad mesti kena ada 3. Iaitu huruf mad. Okey, apa huruf mad? Ada 3, iaitu alif, waw dan ya. Mudah sahaja. Alif, waw dan ya. Okey. Dan keadaannya atau saya boleh sebut sebagai rukun. Rukun mad. Kalau orang tanya, apakah rukun mad? Macam rukun solat kan. Benda tak dapat tidak mesti kena buat, tak buat tidak sah lah kalau macam solat, rukun solat. Jadi rukun mad apa dia? Ada 3 atau keadaannya. Yang pertama alif, huruf alif tadi sebagai huruf mad yang sukun. Sukunnya apa? Mati. Sebelumnya baris di atas. Itu rukun yang pertama. Okey. Yang kedua waw. Waw yang sukun sebelumnya baris di depan. Dan yang ketiga ya yang sukun sebelumnya baris di bawah. Itulah 3 rukun mad asli. Alif sebelumnya baris atas, waw sebelumnya baris di depan, ya yang sukun sebelumnya baris di bawah, maka dia jadi mad. Jadi mad. Okey, sama ada dia mad asli ke atau dia mad far'i ke, tetap akan terpakai keadaan-keadaan atau rukun-rukun ini. Okey. Baik. Tak faham lagi tu Ustaz. Tak faham, tak nampak. Memanglah belajar teori ni dia kadang-kadang memang agak blur sikit belajar teori. Tapi bila kita baca, belajar ataupun memahami, melihat secara praktikal, insya-Allah kita lebih mudah untuk faham. Okey. Ya yang sukun. Saya lupa nak buat pointer. Sorry Sekarang dah ada kecanggihan ni. Masya-Allah. Okey, contoh. Tengok contoh yang telah saya sempat buat ni. Qala. Ni tak ada baris Qala. Okey. Qaf alif lam. Mana huruf mad? Huruf mad iaitu alif. Okey. Dan alif ini sukun, mati, dan sebelumnya berbaris di atas. Qaf ni berbaris di atas Qala. Maka dia jadi mad. Maknanya panjang. Okey. Dia jadi mad ataupun dipanggil qasrun. Qasrah 2 harakat. Okey. Tak apalah, istilah dari segi mad dengan al-qasr itu lebih kepada istilah perbincangan ilmu qiraat, tapi saya bawakan juga supaya pengetahuan kita bersama. Jadi kalau saya sebut mad bermakna ada 2, ada 4, 5 dan 6 Jadi qala di situ pun mad, maknanya panjanglah, panjang. Okey. Berapa harakat? Ini 2 harakat lah. Okey, qala. Okey. Kemudian waw pula yang sukun, waw ini sukun, sebelumnya baris depan. Qaf di sini baris depan Jadi yaqulu, yaqulu. Qaf itu berbaris di depan, waw disukunkan, maka dia menjadi keadaan yang kedua tadi yaqulu, panjang yaqulu. Berapa harakat? 2 harakat sahaja. Yaqulu. Okey. Tapi banyak juga orang baca salah juga dalam hukum mad ini, iaitu mad asli ni. Kita sebut baca kadar harakat dia
sekadar 2 harakat, tapi dia baca lebih juga. Qala, yaqulu inni, dia jadi panjang lebih daripada 2. Maka ini satu kesilapan. Kena baca dengan betul kadar 2. Ingat walaupun bendanya senang tapi bila dibaca susah juga. Okey. Yang ketiga qila. Ini qila iaitu dimatikan ataupun mati. Qaf ini sebenarnya baris bawah, ya yang sukun sebelumnya baris di bawah, qila. Maka dia menjadi mat. Okey. Baik, ketiga-tiga ini alif, waw, ya yang mati dan sebelumnya ada baris-baris tertentu, alif sebelumnya baris atas, waw sebelumnya baris depan, ya sebelumnya baris bawah. Ini dipanggil huruf mat. Okey, panggil apa? Huruf mat. Okey. Dia ada istilah dia huruf mat, okey, dan dinamakan sebagai mat asli bagi ketiga-tiga perkataan ini. Okey. Huruf itu satu, hukumnya itu satu. Huruf mat maka menyebabkan dia jadi mat. Mat apa? Macam-macam mat lah. Okey. Baik. Setakat ni saya kira jelas. InsyaAllah saya cuba mudahkan lagi. Baik. Yang keempat, alif, waw dan ya yang berbaris tidak dinamakan mat kerana suara tidak boleh dipanjangkan. Apa ni? Alif, waw dan ya yang berbaris. Maknanya huruf 3 huruf yang kita sebut sebagai huruf mat, alif, waw dan ya tadi, kalau dia berbaris, tidak dinamakan mat atau huruf mat. Tidak dinamakan huruf mat kerana suara tak boleh dipanjangkan. Jadi tuan-tuan, tidak semua alif, waw dan ya itu dipanggil huruf mat. Okey. Jadi dia akan terpakai dalam keadaan yang 3 tadi, barulah alif, waw dan ya disebut sebagai huruf mat. Ingat 3 rukun tadi tu. Maka barulah digelar alif, waw dan ya sebagai huruf mat. Kalau dia berbaris, maka dia tidak disebutkan huruf mat. Dia tidak disebutkan huruf mat. Okey, waw contohnya, waw yang berbaris di atas, wa, maka tak dipanggil huruf mat. Ya yang berbaris di atas, maka tidak dipanggil huruf mat. Okey. Alif sudah tentulah tidak bernama baris. Alif sudah tentu tidak, iaitu hamzah lah. Okey, hamzah. Tak boleh dipanggil sebagai huruf mat. Okey, baik. Yang kelima, lin. Lin. Lin ada orang nama Lin tak? Mesti ada kan? Ke Puan Fazlina kan dipanggil dengan Lin ke Lina tu kan. Lin ialah waw dan ya yang sukun sebelumnya berbaris di atas. Lin. Lin ni ialah waw, huruf waw dan huruf ya yang sukun, yang mati. Kita kena familiar ya tuan-tuan dengan istilah-istilah sukun. Kalau ada kasrah, baris bawah, fathah, tapi saya cuba kurangkanlah perkataan-perkataan term-term supaya mudah. Cuma sukun ni maksudnya mati. Lin ialah waw dan ya yang sukun sebelumnya baris di atas. Okey, contoh. Contoh ni al-laili. Saya tak pandai buat baris lah. Macam mana nak buat baris? Tolong ajarkan saya buat baris. Kalau ada guru-guru ke yang biasa buat ni, saya tak pandai buat baris. Al-laili di sini maksudnya. Wal-laili idza yaghsha. Waw dan di sini ya. Ni nampak ya ni. Okey, ya ni mati dan lam ini baris di atas. Maka ya ni dipanggil sebagai huruf lin. Dipanggil sebagai apa? Huruf lin. Okey. Ya ni mati sebelumnya baris di atas. Tuan-tuan buatlah catatan sendiri, tulislah ya tu mati sebelumnya baris atas. Al-laili. Maka ya tu dipanggil huruf lin, bukan huruf mat. Huruf lin. Okey. Tadi kita tahu huruf mat, ya tadi huruf mat. Di sini ya ni bukan huruf mat, dipanggil huruf lin. Okey. An-naumi atau an-naumu. Okey. Waw ini mati sebelumnya huruf nun tu berbaris di atas. Okey. An-naumu. Okey, waw menjadi huruf lin. Al-baiti. Ya ini sukun, ba ini baris di atas. Al-baiti, maka ya dipanggil huruf lin. Okey, jadi lin ialah waw dan ya yang sukun sebelumnya huruf itu berbaris di atas. Al-laili, an-naumi, al-baiti. Maka waw dan ya. 2 huruf saja. Alif tidak ada. Tidak ada alif lin. Ya ada ya, waw yang lin. Okey. Lin ni maksud apa? Lin ni maksud lembut.
Lembut. Kan jadi orang nama Lin ni masya-Allah tentu dia orang yang lembut. Tak lembut pun ustaz. Sebenarnya lembut. Doa lah, amin lah kan. Lembut. Lin. Okey. Lepas tu kalau orang Kelantan dia ada dia dipanggil gula lin. Gula lin. Tak ada salah lah. Dia apa yang gula-gula lembut tu yang dipanggil apa tu gula-gula budak makan yang bila masuk dia cair dalam mulut tu kan. Yang dia pusing dekat macam dalam udara tu, lepas tu dia ada gula-gula dia tu. Bila masuk dalam mulut lembut. Orang Kelantan ke orang Tengah dia panggil gula lin. Dia lembut lah maksudnya lin tu lembut. Okey, dinamakan mad atau lin kerana suara menjadi panjang apabila berjumpa dengan huruf-huruf tersebut. Jadi bila dia baca lembut. Jadi macam mana baca mad pada huruf lin ni? Al-lail. Begitu An-naum, al-bait. Li'ilafi Quraisy. Panjang pada Quraisy. Itu dipanggil sebagai mad lin. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Itu pun dipanggil sebagai huruf lin pada was-sayf, ya yang mati sebelumnya balik atas, was-sayf. Dan dipanggil bila huruf lin dipanjangkan maka dia dipanggil hukum mad lin. Dipanggil apa? Mad lin. Maka itu dipanggil sebagai huruf lin. Okey, jelas So jadi kita nampak kat sini ada huruf mad dan ada huruf lin dan keadaan-keadaannya berbeza. Adapun huruf mad ada 3 keadaan tadi atau 3 rukun, dan huruf lin dia ada dua huruf dan keadaannya ialah huruf itu dimatikan ataupun berbaris mati dan sebelumnya baris di atas. Maka huruf mad menyebabkan dia keluarlah nama dia hukum mad. Mad asli ke, mad iwad ke, dia ada mad tamkin ke, dia ada mad jaiz munfasil ke dan seumpama dengannya. Adapun huruf lin maka keluarlah hukum mad lin. Jelas? InsyaAllah. Okey. Kita teruskan lagi dalam slide yang seterusnya. Okey. Bahagian mad. Bahagian mad. Okey. Tuan-tuan kalau ada yang tidak faham, boleh tanya soalan melalui chat ataupun apa lagi? Ataupun suara pun boleh. Kalau ada soalan supaya tidak tertinggal. Baik, mad terbahagi kepada 2. Bahagian mad terbahagi kepada 2 iaitu mad asli dan mad far'i. Ini yang saya sebut di awal, mad terbahagi kepada 2. Okey. Dia makin pecah-pecah ni. Bila makin pecah-pecah ni yang kita kadang-kadang jadi confuse. Okey. Jadi jangan confuse, jangan keliru. Satu-satu, masukkan satu-satu. Okey, supaya dapat disusun dengan baik. Okey. Mad terbahagi kepada 2, asli ataupun mad asli dan mad far'i. Okey, mad asli dan mad far'i. Okey, baik. Mad asli ialah tanpa sebab. Saya buat macam tu, tanpa sebab. Tanpa sebab ni maknanya dia adalah semula jadi. Dia semula jadi. Dia bukannya ada sebab-sebab yang menyebabkan dia dibaca panjang. Okey. Yang kedua mad far'i. Mad far'i dengan sebab atau bersebab. Okey. Apa sebabnya? InsyaAllah saya akan kongsikan nanti. Yang penting dia tahu asli tanpa sebab dan dengan sebab. Okey. Dengan sebab itu. Okey. So stay tune lah pada mad far'i tu. Cuma bila bukan hari inilah. Hari ini kita nak sentuh saja pembahagian mad yang pertama iaitu mad asli. Itu pun sekadar yang mana yang kita sempat saja, mad asli. Okey, mad far'i kita hold dulu supaya tidak keliru. Okey. Mad asli. Okey. Apakah itu mad asli? Ini dah masuk dalam pembahagian mad. Dari segi bahasa bermaksud mad yang asal. Asli itu asal. Okay.
Juga dikenali dengan mat tabi'i, iaitu semula jadi. Juga dikenali sebagai mat tabi'i. Jadi dua nama, mat asli dan mat tabi'i, kedua-duanya betul terpakai. Okey. Asli, asal ataupun asli, dan tabi'i membawa maksud yang sama, iaitu semula jadi. Okey. Jadi kalau orang sebut mat ni mat apa, mat tabi'i, betul juga. Ni mat apa, mat asli pun betul. Okey. Dari segi istilah, sesuatu yang tidak terikat dengan sebarang sebab, iaitu hamzah atau sukun. Jadi yang dimaksudkan tadi, yang saya sebut tadi, mat asli tanpa sebab tu ialah bermaksud tidak terikat dengan hamzah atau sukun. Ni hamzah atau sukun. Hamzah ni apa? Huruf hamzah. Sukun ni apa? Sukun ni tanda mati. Okey. Itu dari segi pengertian istilahnya. Tak faham lagi tu? Tak apa, nanti tengok contoh. Jadi ingat, mat asli sesuatu yang tidak terikat dengan sebarang sebab, iaitu hamzah atau sukun. Bermaksud dia hanya ada huruf dan huruf mat saja. Itu saja. Dia natural, semula jadi. Ya, tidak ada apa-apa sebab yang menyebabkan dia berubah menjadi mat selain daripada mat asli. Contohnya tadilah qala. Dia ada alif sebagai huruf mat dan sebelumnya baris atas. Qala. So dia jadi mat asli. Yaqulu. Fihi qila, maka dipanggil sebagai mat asli. Ni yang paling mudah sekali, mat asli. Kalau mat asli pun kita tak kenal, maka mat-mat yang lain lebih barangkali lebih susah untuk kita identify atau kenal pasti. Okey. Hamzah atau sukun inilah sebab dia. Okey. Jadi mat asli tidak ada sebab. Yang tadi mat far'i bersebab, maksudnya dia terikat sama ada dengan hamzah atau sukun. Itu maksud dia. Okey. Nombor 3, dipanjangkan secara tabi'i dengan kadar 2 harakat selagi tidak bertemu dengan mana-mana satu sebab, iaitu tidak bertemu hamzah atau sukun yang akan menyebabkan ia dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Jadi mat tabi'i atau mat asli ni berapa harakat? 2 harakat dia. Ingat, 2 harakat. Tidak boleh dibaca lebih daripada 2 harakat. Okey, biasa kalau kita dengar orang baca Quran, kadang-kadang bila mat asli tu dia lebih daripada 2 harakat. Salahlah. Salahlah. Dia lebih daripada 2 harakat. Contohnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Lepas tu saya selalu tegur kalau ada orang baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun biasanya ni nada budak-budak biasanya kan, kanak-kanak dibaca kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena 2 harakat. Kerana lafzul jalalah itu, kalimah Allah itu mat asli. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sahaja. Tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. La dengan ma dia baca dengan lebih daripada 2 harakat. Dan kadar harakat ini bergantung kepada tempo bacaan. Yang pernah kita sebutkan, ada tadwir, ada hadar, ada tahqiq, ada tartil. Jadi kalau bacaannya laju, maka kiraan harakatnya lebih laju. Kalau bacaannya perlahan, kiraan harakatnya perlahan. Jadi dan ia dapat dikenal pasti, dapat kita perasan dengan kita dengar. Jadi mat asli ni dia tak boleh nak kira sebenarnya dengan jari, susah sebab dia terlalu pendek, 2 harakat kan. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Susah nak kira. Kalau 4 senang, dia buka 5, 6 lagi senang. 2 ni dia cepat sangat. Jadi macam mana nak kira? Hanya dengan melalui pendengaran oleh kalau kita baca dengan guru mendengar. Guru kata ni tak cukup ni 2 harakat. Panjang sikit. Oh ni lebih ni. Kena pendek sikit. 2 harakat. Melalui adat dipanggil. Kebiasaan dari segi bacaan harakat. Okey. Itu dipanggil sebagai mat asli atau mat tabi'i. Kadar harakatnya 2 harakat mengikut kita panggil tempo bacaan kita, tahap bacaan kita, sama ada tahqiq, tadwir, tartil ataupun hadar. Yang paling lajulah. Okey. Tamam, itu mat asli. Okey, jelas kat semua asli. Mat asli ni paling mudah lah tuan insya-Allah.
Nanti kita cuba tengok potongan ayat Al-Quran, kita cuba keluarkan hukum untuk memahirkan kita lagi muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya cadangkan untuk buat latihan sendirilah maksudnya buka satu surah, mana-mana surah yang tuan-tuan suka, kemudian daripada surah itu cuba kenal pasti di manakah mat asli. Ini biasalah nak baca Al-Quran, nak belajar mesti kena ada latihan. Practice make perfect, orang putih kata kan. Latihan itu membawa kepada apa tu, kesempurnaan, perfect, kemahiran, orang kata lebih mahir lah. Okey, jadi Al-Quran pun begitu. Buka satu surah yang pendek, jangan buka surah Al-Baqarah panjang, buka surah pendek sajalah. Al-Ikhlas ke Qul huwallahu ahad Allahus samad. Dekat situ cari mana mat asli, maka kita dah mahir insya-Allah. Okey. Yang memahirkan ilmu itu bukan saya, tapi tuan-tuan sendiri atas usaha dan asbab Allah beri kefahaman. Keadaan mat asli ada 4. Yang pertama berlaku dalam keadaan wasal dan waqaf. Okey, mat asli boleh berlaku dalam keadaan wasal dan waqaf. Ni pun kena familiar dengan terms ni. Apa wasal? Wasal itu sambung, waqaf itu berhenti. Okey. Yang kedua dia boleh berlaku pada awal surah. Awal surah. Okey, atau dipanggil sebagai huruf al-muqatta'at. Huruf-huruf al-muqatta'at, huruf-huruf yang terpotong. Okey. Yang ketiga berlaku dalam keadaan waqaf sahaja, dalam keadaan berhenti sahaja. Itu pun dipanggil mat asli. Yang keempat berlaku dalam keadaan wasal sahaja atau berlaku ketika sambung sahaja, dia panggil mat asli. Okey. So keempat-empat ni dia ada hukumnya tersendiri. Mat asli dalam keadaan wasal dan waqaf, apa hukumnya? Mat asli dalam keadaan berlaku awal surah, apa hukumnya? Mat asli dalam keadaan berlaku dalam keadaan waqaf sahaja, apa hukumnya? Dalam keadaan wasal sahaja, apa hukumnya? Okey. Kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama mat asli mutlak. Mat asli mutlak ini ialah mat dibaca 2 harakat pada semua keadaan, sama ada wasal, waqaf, tengah atau akhir perkataan. Okey, mat asli mutlak inilah iaitu kategori yang pertama, keadaan mat asli utama iaitu berlaku dalam keadaan wasal dan waqaf. Okey. Jadi keadaan sambung dan keadaan berhenti dia panggil hukumnya mat asli ataupun mat asli mutlak. Okey. Ataupun mat tabi'i tadilah. Okey, mat tabi'i tadi. Okey. Hurufnya 3, ni samalah iaitu alif sebelumnya baris atas, waw sebelumnya baris depan, ya sebelumnya baris bawah. Inilah dipanggil sebagai keadaan-keadaan mat asli, keadaan mat asli mutlak. Okey, keadaan mat asli mutlak. Contoh al-khasiruna. Al-khasiruna. Jadi ni ayat Quran ni saya copy paste daripada Word je. So kadang-kadang ejaan dia tu tidak seperti yang kita kehendaki sebenarnya. Maksudnya dari segi penulisan rasam Osmani tu barangkali tidak sama, tetapi saya akan terangkanlah. Al-khasirun, so sepatutnya alif tu berada di selepas daripada kha, selepas pada kha. So menyebabkan dia jadi mat asli mutlak iaitu huruf mat iaitu alif dan sebelumnya baris atas al-khasiruna. Okey. Jadi sebab saya boleh tulis Arabik tapi dalam baris ni saya belum ada kemahiran lagi. Sebab jarang buat apa ni slide ni. Yang kedua nuhiha. Nuhiha. Okey, ini jelaslah waw yang sukun sebelumnya nun baris depan. So dipanggil mat asli ataupun mat tabi'i atau mat asli mutlak. Nuhiha. Ada 2 hukum, ada 3 masya-Allah. Nu 1, hi 1, ha 1. So waw yang mati sebelumnya baris depan, hi ya yang mati sebelumnya baris bawah, ha ni alif yang mati sebelumnya baris di atas. Nuhiha. Maka ketiga-tiga dipanggil mat asli. Okey? Atau mat asli mutlak. Wa qatala Dawudu. Waw, ni pun sebenarnya ada waw selepasnya, waw kecil Dawudu. Maka dipanggil mat asli. Mat asli mutlak. Istawa. Istawa ini pun dipanggil sebagai ni dipanggil sebagai alif maksurah dipanggil alif sebenarnya. Okey. Dipanggil dia alif, bukan ya sebenarnya, dia alif. Memang ditulis ya tapi sebenarnya dia adalah huruf alif, dipanggil alif maksurah. Jadi istawa, waw ini
baris atas dan alif yang mati sebelum baris atas, maka dipanggil mad asli. Wa istawa, dua harakat. Okey. Wallahu amarna biha. Wallahu amarna biha. Amarna, na ini dipanggil alif yang sebelumnya baris atas mad asli, ha yang alif sebelumnya baris atas, biha mad asli mutlak. Amarna biha. Okey. Jelas dekat situ Okey. Limiqatina, mi ialah mad asli. Qaf ni pun sama macam khasirun tadi, dia alif tu sepatutnya selepas daripada qaf. Limiqa dan tina, na ini pun juga dipanggil sebagai mad asli ataupun mad asli mutlak. Okey, di situlah dipanggil sebagai mad asli. Mudah sahaja, insya-Allah kita dapat memahami apakah yang disebutkan sebagai mad asli. Okey. Tamam. Okey. Kita pergi pada slide seterusnya. Okey. Mad tamkin juga adalah mad asli. Okey, baik tuan-tuan mad tamkin. Pernah dengar tak mad tamkin Tak pernah dengar lah Ustaz. Kalau pumpkin tu pernah dengar lah, labu. Tamkin tak pernah. Mad tamkin juga adalah mad asli. Okey, apa itu mad tamkin? Mad tamkin ini ialah dipanggil sebagai dua huruf, dua huruf, iaitu ya, ya ni huyitum, ni ya ni dua, ada dua ni, huyitum, maka yi tu dipanggil mad tamkin. Okey, maka mad tamkin juga kategori mad asli. Okey. Okey, kunu rabbaniyina, niyina ini juga dipanggil sebagai mad tamkin ataupun mad asli lah, termasuk. Ummiyina rasulan, suratul Jumaah kan, dalam suratul Jumaah. Ummiyina, ya ini dipanggil sebagai mad tamkin ataupun mad asli pun betul. Okey. Nak sebut kat sini mad tamkin juga adalah mad asli. Sebab itu kalau orang jawab ummiyi mad asli betul juga. Kalau jawab mad tamkin pun betul. Jadi mad tamkin ni dia ada khilaf ulama tentang kenapa disebut, macam manakah disebut sebagai mad tamkin. Jadi mad tamkin ni dia tamkin tu maksudnya penetapan, menetapkan, dia nak menetapkan dari segi huruf ya tu, huruf ya tu sendiri, okey. Huruf ya itu sendiri. Kerana ada qiraat yang membacakan dengan apa ni, dengan bacaan yang lain, contohnya an-nabiyina, ada baca an-nabiyina dengan hamzah. Jadi penetapan tu, tamkin itu penetapan ni dari segi huruf ya yang kedua, huruf ya yang kedua. Jadi perbicaraan itu, masalah itu berkenaan dengan qiraat, cara bacaan qiraat yang lain. Okey, maka disebab itu dipanggil mad tamkin. Ada juga ulama khilaf yang kedua dari segi penetapan, perbezaan dari segi penetapan apa ni, huruf-huruf mad yang sama, huruf mad dan huruf yang baris. Contohnya waw dan waw, waw dan waw. Contohnya amanu walladhi, ada waw mati, kemudian selepasnya ada waw yang berbaris. Maka penetapan di situ mengatakan, ulama mengatakan penetapan di manakah yang berbaris dan yang manakah yang mati. Okey. Jadi itu dipanggil, kenapa ulama meletakkan satu mad dipanggil mad tamkin. Okey. Ala kulli hal, apa pun yang disebut sebagai mad tamkin juga adalah mad asli. Itu mudah saja. Jadi tak perlu kita takut dengan istilah tamkin. Cukup sekadar kita mengetahui mad tamkin adalah mad asli. Rabbaniyina, huyyitum, ummiyina adalah mad asli, baca dua harakat. Okey. Huruf ziyadah bertanda bujur, serong, bukan mad asli. Ni huruf ziyadah
bertanda bujur serong bukan mat asli. Tengok. Salasila. Salasila. Ini dalam surah Al-Insan. Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Dalam suratul Insan ni. Okey. Maka di sana ada, di atas alif ni tengok ada tanda bujur, bertanda bujur. Ni pun saya copy paste daripada daripada ayat dalam komputer. Jadi kadang-kadang tu tak sama seperti apa yang ditulis dalam mushaf. Dia sebenarnya serong sedikit, bukan bulat betul-betul macam ni, dia serong sikit. Maka salasila di sini bukan mat asli, okey. Sebab kita bicarakan tentang mat asli kan. Jadi alif di sini yang bulat tu bukannya sukun, bukannya baris mati, dan bukannya la ini dibaca panjang, salasila, tidak, tapi dibaca pendek, salasila wa aghlalan. Okey. Jadi di sini bukan mat asli. Ulaika, waw ini pun juga ada tanda bujur serong sebenarnya. Maka ula ini, waw ini bukan mati. Dan jangan kita ingat mat asli sebab waw yang mati sebenarnya pada depan tu hamzah tu. Bukan mat asli. Ulaika maka pendek, tidak dibaca panjang. Okey. Ini dipanggil huruf ziyadah ni, huruf ziyadah, huruf tambahan. So kalau ada dalam Quran huruf mat ni alif, waw atau ya yang ada tanda bujur serong, bujur, maka dia bukan mat asli. Okey, bukan mat asli. Jangan baca ula, tidak. Okey, ula saja. Fir'auna wa malaihi. Ni sama ni. Ni ya pula. Ya yang ada tanda bujur serong ini sebelumnya baris bawah. Bukan mat asli. Wa malaihi. Tidak. Wa malaihi. Ingat dipanggil huruf ziyadah. Huruf tambahan dipanggil. Okey. Huruf tambahan, huruf ziyadah. Okey. Ziyadah. Kalau kita pergi ke tanah Arab, kita nak order makanan kan, okay. Bolehlah cakap ziyadah. Ziyadah tu tambah lah. Ruz ziyadah, nasi tambah, masya-Allah. Kan? Huruf harf ziyadah. Okey. Okey, lafzul jalalah Allah adalah mat asli. Ni kita sebut, saya sebut tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kalimah Allah ataupun dipanggil sebagai lafzul jalalah. Okey, lafzul apa? Jalalah adalah mat asli. Jadi bila mat asli berapa harakat tuan-tuan? 2 harakat ketika wasal. Ketika wasal. Tetapi dalam ketika waqaf, maka lafzul jalalah ini boleh baca lebih daripada 2 harakat. Okey. So ini dipanggil mat asli, dipanggil sebagai berlaku ketika dalam keadaan wasal dan waqaf. Okey, nombor 1 tu. Okey, yang kedua mat asli harfi. Mat asli harfi ni kategori yang kedua, berlaku pada awal surah. Berlaku bila? Pada awal surah. Saya punya slide sampai bila? Sampai mat asli harfi je, masya-Allah. Tak apalah. Kalau sempat saya masuk lagi. Okey. Mat asli harfi berlaku pada huruf al-muqatta' atau huruf al-muqatta'at. Okey. Huruf al-muqatta'at ni huruf-huruf terpotong. Huruf apa? Terpotong. Yang iaitu kita biasa bacanya di awal-awal surah lah. Ni dipanggil sebagai mat asli yang berlaku pada awal surah ni, yang kedua ni. Jadi huruf muqatta'at ni huruf-huruf di awal surah. Contoh kita baca Yasin, Alif, Lam, Mim, itu huruf muqatta'at dipanggil tu, huruf awal surah tu. Jadi mat asli harfi pada huruf al-muqatta'at 5 huruf. 5 huruf saja mat asli harfi. Bukan semua 5 huruf, iaitu ha, ya, ta, ha, ra. 5 huruf. Ha, ya, ta, ha, ra. Okey. Yang dibuat dalam satu rangkai kata yang biasa kita dengar, hayyun, hayyun tuhur atau hayyun tahir. Terpulanglah nak buat apa pun, yang penting kita dibuat tu supaya kita ingat ha, ya, ta, ha, ra. Jadi bila 5 huruf ini ada dalam awal surah, maka berapa harakat? 2 harakat lah mat asli. Mat asli harfi. Contoh, Hamim. Yang mana mat asli harfi? Saya tanya, saya jawab sendiri, iaitu ha. Okey. Yasin. Mana mat asli harfi? Ya. Bukan sin. Sin ni tak ada. Sin bukan mat asli harfi. Okey, sin ni biarkan dulu. Abaikan saja. Mim pun biarkan dulu. Yang penting sin ni kadarnya 6 harakat.
mim pun 6 harakat. Ya tu yang kita panggil sebagai mad asli harfi. Ini huruf yang kedua, ya hayyun. Ha tadi yang pertama. Alif lam mim ra. Ra ni apa? Ra dipanggil huruf mad asli harfi. Mad asli harfi, okey? Ra ni kan ada ra ni, tuhur ni. Kemudian yang seterusnya Taha. Taha ni dua-dua mad asli harfi. Ta dan juga ha dalam surah Taha ni ya. Taha. Okey. Yang kelima Kaf ha. Ni ha ada kat sini Ha, ya pun ada kat sini, ain sad. Okey. Jadi huruf ya, huruf ha ini mad asli harfi dan semua yang kita sebut tadi ha, ya, ra, ta, ha, ini dipanggil huruf mad asli harfi yang berlaku pada huruf al-muqatta'at, huruf-huruf terpotong. Okey. Jelas kat situ kan. Jadi di manakah mad aslinya ustaz? Di mana alifnya? Di mana huruf madnya? Itu persoalan kita kan. Jadi sebenarnya huruf muqatta'at ini dia macam mana kita nak tahu di mana huruf madnya? Pada ejaan, pada ejaan. Okey. Cuma saya tak sempat nak tulis. Ha mim. Okey, kalau ha lah, ha ni maka dia eja ha alif. Ha alif. Ha alif Slide ni dia boleh buat ni tak? Boleh buat pen tak? Tulis. Ataupun dekat Macam patutnya boleh Ustaz kot. Right click ada tak? Sebab Ustaz pakai PowerPoint ni kan? Macam saya tak sempat nak explore. Tak apalah, next time lah tu ada tu. Siapa yang tolong tulis tu? Kuning tu tiba-tiba keluar tu Macam mana tu? Boleh tak tolong tulis? Okey. Ustaz, dekat Zoom itself, dekat Zoom itself, kalau Ustaz pergi dekat bahagian atas patutnya. Sekejap, sebab saya pakai phone. Kalau pakai komputer, kalau tak salah bahagian atas skrin tu dia ni ada ni. Ni ada. Okey. Yes. Terima kasih. Saya tengok ni ada gambar pen ni. Annotate. Okey. Terima kasih. Okey. Thank you. Saya tulis Okey, warna apa nak? Warna besar sikit. Okey, merah lah. Masya-Allah besarnya. Okeylah, tak apalah Tak kisahlah besar ke kecil, yang penting kita nampak. Okey Saya cuba tulis ni Ha ni macam ni aja. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Draw. Okey, draw. Ni Okey. Ha. Okey, ni ha. Tak apalah, tak cantik pun tak apa, yang penting tahu. Ha alif. Nampak dekat situ? Maka dieja hayyun tuhur, ini menjadi mad asli harfi sebab dia ada alif. Okey. Ya bagaimana ya? Ya macam inilah, ya alif. Okey. Macam tu ya. Yasin, maka yasin maksudnya macam inilah. Yasin. Macam tu kan. Jadi ya ini dipanggil mad asli harfi. Ha ini dipanggil mad asli harfi. Okey. Padam balik. Masya-Allah. Canggih betul teknologi ni. Okey. Kemudian contohnya bagi ta. Ta macam mana? Ta ejaannya ialah ta alif. Ta alif. Macam itulah Taha, maknanya taha macam inilah. Taha, maka ni bagi mad asli harfi. Okey? Begitu juga ya, kaf. Okey, habislah. Ha dah, ya ada, ta dah ada, ha dan ra. Ra macam mana ra? Ra alif lah. Ra alif. Maksudnya alif lam ra. Itu. Okey? Alif lam ra alif ni dipanggil mad asli harfi. Masya-Allah. Okey. Jelas dekat situ pada mad asli harfi pada 5 huruf yang berlaku pada huruf muqatta'ah. Okey, barakallahu fikum. Terima kasih membantu. Baik, saya slide saya dah habis. Saya dah bajet kot, takut masa tak sempat. Okey. Ada masa lagi tak Puan Fazlina? Ada 5 minit lagi insya-Allah. Okey, kita nak tengok tengok beberapa contoh dalam Al-Quran. Kita ambil satu surah yang mudah kita baca, surah Fatihah lah, Fatihah mudah. Fatihah kita ambil satu
contoh suratul Fatihah. Sekejap Allahumma shalli ala Muhammad. Okey, ada kan dalam ni skrin ni? Tak ada Ustaz, belum keluar lagi. Belum keluar lagi, masya-Allah. Okey, saya share skrin lagi. Mana zoom ni. Okey. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey ni, ada kan? Baik. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita latihan mak asli Ada masa lebih kurang 3-4 minit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah dipanggil sebagai mad asli. Okey. Mad asli kan kita sebut lafzul jalalah ialah mad asli. Okey, jadi baca mesti 2 harakat. Lepas tu saya sebut jangan kalau ada yang baca bismillahir maka betulkan lah tu mesti 2 harakat saja mad asli. Bismillahirrahmanirrahim. Ma menjadi mad asli. Okey, mim alif mim yang alif yang sebelumnya baris di atas itu dipanggil mad asli. Tak benar. Okey. Ar-Rahimi. Ni Bismillahirrahmanirrahim. Bila berhenti dia tak jadi mad asli dah pada hin. Asalnya hin ni mad asli. Ya yang mati sebenarnya baris bawah. Tapi bila berhenti maka dia tak panggil mad asli dah. Ni dipanggil mad far'i sebab dia ada sebab. Sebab apa? Sebab berhenti. Sebab sukun. Sebab sukun, betul, sebab sukun. Kan tadi mad far'i ada 2 sebab, sama ada hamzah atau sukun. Jadi bila rahimi ni berhenti rahim, maka mim tu sukun. Bila ada sebab sukun, dia tak jadi mad asli, jadi mad far'i, maka boleh baca lebih dari 2 harakat. Tapi tak apalah, kita ambil ya ni dan hi ni ialah mad asli, rahimi kalau tidak berhentilah. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi mad asli, alamin mad asli. Okey. Mudah je mad asli ni. Okey. Kemudian yang terusnya min juga dipanggil sebagai mad asli kalau tidak berhenti kalau huruf min saja. Okey. Tapi berhenti sama macam rahim tidak dipanggil mad asli. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni ma saja ni. Ma saja ni mad asli. Ingat Jadi jangan baca panjang lebih daripada 2 harakat Ar-Rahman. Tak boleh. Mesti Ar-Rahman saja. 2 harakat saja. Ar-Rahimi. Ha pun menjadi mad asli harfi. Malikiyah. Ma ni mad asli harfi. Mad asli harfi. Mad asli mutlak. Mad asli rahimi maliki. Okey. Yaumiddin. Di pun boleh baca dengan mad asli kalau baca sambung. Iyyaka. Ya menjadi mad asli. Okey. Na'budu wa iyyaka. Sekali lagi ya menjadi mad asli. Okey. Nasta'inu. Menjadi mad asli kalau baca sambung. Kalau berhenti baca dengan lebih daripada 2 harakat bukan mad asli. Ihdinas sirat. Ra menjadi mad asli. Okey, ra menjadi mad asli. Tal mustaqima. Qima menjadi mad asli. Sirata. Ra sekali lagi menjadi mad asli. Okey, mudah saja. Siratal ladzi di mad asli. An'amta alaihim ghairil maghdubi. Dhu menjadi mad asli. Alaihim waladdallin. Lin kalau li saja mad asli, tapi kalau lin berhenti dia dah bukan mad asli. Okey. Itulah dia hukum mad asli yang kita sebutkan pada hari ini yang menjadi basic dalam segala hukum mad. Namun begitu tidak habis lagi mad asli tadi hanya sampai mad asli harfi. Ada 2 bahagian saja tadi yang kita sebut, iaitu berlaku keadaan wasal dan waqaf. Yang kedua dalam keadaan dalam keadaan di awal surah. Yang ketiga keempat tak sempat untuk kita sentuh, iaitu berlaku pada waqaf sahaja, dan yang keempat berlaku pada wasal saja. Itu kita akan sambung dalam perbicaraan hukum mad bahagian yang kedua, dan kita masuk nanti pada mad
far'i. Okey. Itu dipanggil mat asli. Jadi mat asli ni ada 4 keadaan dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Saya sekadar itu saja. Mohon maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Ada soalan ke? Saya takut tak ada soalan. Ada satu tadi Puan Zaitun bertanya pasal yang huruf ziyadah tu. Okey, huruf ziyadah ialah huruf yang saya sebut tadi, huruf tambahan. Okey. Huruf tambahan perlu kita perhatikan. Kalau huruf tambahan ini dia tidak dibaca pada bacaan, dia hanya wujud pada penulisan. Okey. Wujud dalam penulisan Al-Quran tapi tidak wujud pada bacaan. So jangan dibacalah huruf ziyadah, huruf tambahan. Okey. Jadi itu dipanggil sebagai huruf ziyadah. Okey. Lagi? Sebentar ya Ustaz, sekejap. Ada satu lagi. I think tapi yang itu off topic sikit lah kot. Ini yang ni sikit. Mad asli kalimi dengan mad asli mutlak sama ke? Mad asli kalimi dan mad asli mutlak. Okey itu dari segi istilah sajalah. Dari segi istilah mad asli mutlak, mad asli kalimi, dia pelbagai nama yang kita dengar untuk dipanggil sebagai nak describe tentang keadaan mad asli tadi. Jadi mad asli kalimi ni pun kita tidak masyhur dengan nama itu. Jadi nama itu hanya sekadar ada juga mad asli sunai pun ada juga. Jadi banyak nama-nama yang kita pernah dengar. Namun begitu, yang paling penting ialah kita mengetahui tentang rukun atau keadaan yang telah kita sebutkan tadi. Pegang dekat situ. Nama tak ada masalah. Nak letak mad asli mutlak boleh, mad asli kalimi pun betul, mad asli mad tabi'i pun betul. Jadi kesemuanya kita boleh namakan untuk nak describe keadaan tadi. Jadi mad asli kalimi, mad asli mutlak samalah. Okey, wallahu alam. Okey. Satu lagi Puan Zaitun minta Ustaz share balik yang skrin surah Al-Fatihah yang Ustaz dah highlight merah tu. Okey, baik. Identify. Sekejap ni ke? Ya, dia nak screenshot actually. Screenshot, okey, screenshot cepat. 5 saat. Okey baik. Okey, wallahu alam. Ya. Yang huruf al-muqatta' tu saya rasa boleh rujuk juga pada ejaan huruf yang ada dalam buku Iqra' 1 paling belakang kalau tak salah, muka surat yang second last ke something like that. Okey, boleh. Kan dari situ kita tahu sama ada huruf tu perlu dibaca panjang, pendek atau ada ikhfa' kat situ. Betul ke Ustaz? Ya, boleh. Okey, betul. Jadi boleh tengok dekat apa yang Puan sebut tadi. Jadi ini adalah asas dalam mad asli tadi yang kita baca tadi. Jadi mudah-mudahan sebagai rujukan kita bersama dalam kita belajar hukum mad asli yang ada beberapa keadaan tadi kita sebut. Jadi baki 2 keadaan, iaitu keadaan waqaf dan keadaan wasal. Okey. Wallahu ta'ala alam. Saya sekadar itu saja, muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah kita tangguhkan pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih sekali lagi pada pihak penganjur dan semua. InsyaAllah semoga dimudahkan segala urusan dan kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Kak Syida. Terima kasih Ustaz.
Sama-sama Puan Terima Fazlinaz. kasih Ustaz. Ustaz, Sama-sama. Ustaz, yang tadi yang Ustaz kata huruf Jawi yang Ustaz tak pandai nak buat baris tu kan? Saya pun tak pandai, tapi selalunya kalau macam nak buat contoh-contoh tu, saya install this app dalam PC ataupun notebook, dia panggil Lightshot. Yang tu kita boleh screenshot, lepas tu kita boleh crop. Oh, okey. Ustaz boleh try yang tu. Lightshot tu, jadi Ustaz boleh buka website yang ada Resam Usmani punya Al-Quran. Kita boleh screenshot kalimah-kalimah yang kita nak, at least dia dah siap baris kan. Dan Ustaz boleh paste lah mana-mana Ustaz nak. Baik. Nanti kita cuba explore. Okey, saya memohon undur diri dulu Assalamualaikum. InsyaAllah. Okey, sudah sampai ke penghujungnya. Ustazah Aziah ada ya? Ada tadi, Kak Aziah masuk lambat sikit rasanya sebab dia ada kelas. Okey, kalau macam tu insya-Allah next class Alin kita tetapkan jadi moderator untuk kelas tajwid lah ya. InsyaAllah. Sebab Kak Syida tak, maksudnya kita boleh fokus kepada benda lain lah kan. Kita cuma jaga host untuk Zoom saja kan. So untuk selebihnya Alin. Okey, Alhamdulillah. So InsyaAllah. main sikit lah. Bukan apa, banyak sangat jadi moderator pening kepala dah. Yelah, faham. Tadi ada kelas apa-apa ke? Banyak sebenarnya. Kak Syida pun tak ada online. Satu lagi tak ada online juga, kelas tirah. Dr. Kamilin. Guru lain. Tak apalah, dia tengah on juga sebenarnya, tapi tak dengar sini sebenarnya. Fokuskan tajwid dulu lah, sebab tajwid ni kita dah belajar. Itu baru siri yang kedua. So insyaAllah, so bila yang tak ada kelas, tak ada tajwid tu boleh join majlis semula kan. Okey. Banyak kelas tak Yusof lagi, banyaklah macam-macam kelas kan. Ya, Ustazah Nawirah pun ada kan dengan tapi dia awal sikit lah. Dia start awal sikit. Pagi ni dia ada? Pagi tadi pukul 9. Oh, okey, tak apalah. Kita rasa yang kita nak, kita grab kan. Ya, kalau tidak tak tergrab. Ya, betul. Yang kita fokus pada diri kita, pengeperan pada diri kita insya-Allah kan. InsyaAllah. Tapi tajwid ni mudah, alhamdulillah. Ustaz cakap tu mudah masuklah. Itu yang sikit kan. Senang sangat. Balik simple dan ringkas kan. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Kak Syida tak masuk kat Facebook tau. Tak cuak rasa masuk Facebook lagi kan, biar dulu settle down macam dah lagi sebelum masuk Facebook. So far dia dah drop. Tak pernah masuk dah lah lepas kes tu. Tak, dia masalah yang ni saja dah 2 kali jadi untuk kelas tajwid je. Kat dah pelik sungguh tau. Mungkin sebab kita pakai, mungkin Ustaz pakai gambar kubah tu. Kan, kubah tu kan banyakkan orang memang ambil gambar kubah tu sebagai background ke apa kan. Ustaznya kelas je. Kelas yang lain tak ada. Yang tu dah second time jadi. So untuk this one second third time takut dulu, biar dulu. So I hold on dulu tengok macam mana. After Nama maybe because nama Ustaz Muhammad tu, is it because maybe because of that, sebab nama dia pun start with Muhammad juga kan? Itulah pelik sungguh lah. Lepas tu tak apalah cakap kali ni okey kita punya main dulu. Okey, jangan fikir pasal Facebook dulu kan. Tengok macam mana dia. I think masuk YouTube pun okey je Kak. InsyaAllah yang kita akan YouTube kan. Sebab ada juga yang tak ada Zoom kan. Dia minta kita buat Facebook. Ada yang kata Facebook tu senang, besar lagi nak tengok semua, tak tahulah macam-macam kan orang minta kan permintaan. Tapi pada saya rasa YouTube lagi meluas lah sebab some people tak ada Facebook. Ya betul. Okey, insyaAllah. Tu tak apalah, so saya tak fikir pasal Facebook dulu kan. Kalau tidak masuk Facebook tu macam okeylah kita spread kan. Kan majlis ilmu Ustaz kan, mudah-mudahan orang nak join lagi lain kali kan, ramai datang join kelas dia kan. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Esok kelas Ustaz Endang. Terima kasih Kak Syida. Sama. Terima kasih Alin. Sama. Okay. Nanti ada kat YouTube ya Kak Syida nak tengok ulangan. Ada ya? Ada Kak Syida. Ada recording tu. Kalau recording kat YouTube tu nanti kita nak post. Yang awal tu tak dapat dengar lah, yang awal tadi tak dapat dengar. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih atas semua sahabat-sahabat semua kelas tajwid ni. Mudah-mudahan kita istiqamah, mudah-mudahan sampai ke akhirnya lah kan. Kita dapat join kan. Alhamdulillah ada faham sikit lah kan, walaupun rangkak-rangkak. Alhamdulillah. Terima kasih ya. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depannya, minggu satu lagi ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi